Assalamualaikum and a very blessed Friday afternoon, everyone. Thank you for being with us again today in our Sembang Santai Teknologi series number 4 yang bertajuk Impak COVID-19 terhadap cara pembelajaran dan pendidikan on your Labor Day holiday. I'm Zura Huzali, Business Development Director of Paybrand, and I will be the moderator for this English-Malay Santai discussion. All right. So, welcome to some of our new members who just joined us for the first time, and allow me to introduce our awesome panelists for today. Cool. All right. Normally, we only have 2 panelists for discussion, tapi on this special day, we bring you 3 panelists for today's topic. All right. So, as usual, we have here my boss, favorite CEO, Dr. Mazlan Abbas, who is ranked 50 most impactful smart cities leaders by World CSR 2017. Next is Mr. Kamaruzzaman Jahidin, also known as KJ, Chairman, Founder, Principal Consultant of PowerNote Solutions Sdn Bhd, and a lead author for the book and mobile app of Transformasi Diri Menempung Gelombang Revolusi Industry Forward. And our only lady panelist here today, that is Puan Yaumi Hayati Haji Muhammad Yusof, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Dungun, who has also been involved in developing a potential educational technology competency standard based on TPCK previously. Welcome to our Santai discussion today, everyone. Thank you very much. Okay, good. Selamat hari before we start, selamat. Hari Selamat Hari Pekerja. Thank you. All right. Before we start, just would like to remind to all our members here that we will be having a quiz towards the end of our 5 series. We will give you some questions to answer, and the top 5 winners will receive KJ's book with his autograph at the end of the total series. Yes, that's the book. So if you have missed the previous series, you can always check out our Facebook page later, okay? Cool. All right, so let me just start. Okay, sekarang ni all of us knew that COVID-19 pandemic ni dah result to closure of schools, colleges and universities globally. That not only interrupts the teaching for students, but many exams also have been postponed or even cancelled. So ever since the MCO ni, kids, especially those upper primary school children, are so happy that they don't need to go to school anymore. Yay! But however, what they don't realize is that things are about to change. Will learning ever be the same again? So in this discussion, we shall have an in-depth understanding on the impact of COVID-19 in our education system and learn on what can we do to prepare for these changes. So before we go to that, I would like to ask Dr. Mazlan first, Doctor. Okay. Do these massive school closures ever happen in our country before? And perhaps can you share with us on bagaimana cara pembelajaran 10-20 years back dan apakah yang menyebabkan cara pembelajaran sebelum COVID-19 ni berubah, Doktor? Okay, thank you Zura. Ya, Macam saya cakap, Zura cakap bahasa Inggeris, saya cakap dalam bahasa Malaysia lah. Ya, saya dah cakap dalam English Malay. Santai katanya. Kita pun sembang-sembang santai kan pada petang ini. Yes. Jadi kita merasakan, saya mengucapkan terima kasih lah pada ramai di antara kita yang berada di sini pada petang ni, waktu cuti, tapi pada kita hanya sembang lah sebab kita pun tak lama lagi, hari Senin pun dah start bekerja ramai di antara kita kan. Jadi untuk mulakan ni, saya nak share beberapa slide, maybe 2-3 slide je lah untuk permulaan. Untuk membezakan kita, bagaimana cara pembelajaran kita di waktu dahulu dengan waktu sekarang. Dan kalau kita lihat pun kita punya panel dan moderator ni berbeza umur kan. Macam saya ni baby boomer, KJ dia kata baby boomer generasi C. Zura ni generasi Y, Yaumi ni millennials. So berbeza. Jadi kita mempunyai kata orang tu pengalaman yang berbeza. Ada yang anak dah besar, ada anak yang dah kecil, ada yang anak dah tak sekolah lagi. So kami semua berbeza. Jadi mungkin pendapat kita berbeza lah dari segi 2 pandangan. Satu pandangan ialah pandangan daripada yang pelajar tu sendiri, dan satu pandangan yang mengajar. So bagi saya pernah jadi pensyarah. Jadi pernahlah mengajar zaman dahulu. Jadi saya nak kongsikan sedikit. Sebelum saya kongsi apa perbezaan dulu punya cara mengajar dengan sekarang ni, kita tengok industri revolusi kita. Saya share sikit slide. Okay, nampak slide ni Yep. Ini slide kita lah. Okay.
Kalau kita tengok, selalunya definisi yang industri revolution ni dia hanya berkisar kepada satu sektor, iaitu industri pembuatan, manufacturing sector. Kalau manufacturing sector, kita tengok 1, 2, 3, 4, dia akan sama juga dengan pengalaman yang dilalui oleh industri revolusi untuk sektor-sektor yang berbeza. Sebagai contohlah, kalau kita dalam industri di sektor pembuatan, IR 1.0 tu lebih kepada manual, physical tool, dia guna steam engine dan sebagainya kan. Itu 1.0. Jadi bila 2.0 kita gunakan elektrik, mesin dan sebagainya. So mesin dah berkuasakan elektrik, lebih banyak barang akan kita boleh dikeluarkan. Dan bila masuk industri 3, kita lebih kepada automation, internet sudah ada, komputer pun dah ada. Jadi database, kita punya back-end system pun dah ada. Dan industri 3.0. Industri 4.0 ni lebih kepada intelligence, teknologi yang baru-baru kita dengar. IoT lah, blockchain lah, artificial intelligence, virtual reality, apa lagi? Macam-macam lagi lah, 3D printing, robotics, drone. Ini adalah semua teknologi dalam era 4.0. Tapi kalau kita nak tahu di mana era masa kita belajar dahulu, kita tengok dan era manakah kita sekarang dalam education ni. So dalam sektor pendidikan lah katakan, kita tengok ada 4 era. Satu era yang pertama ialah era 1.0. Ingat? Kita menggunakan papan hitam. Oh yes. Menggunakan tepung. Kan? Ini semua whiteboard ni, ini era 1.0 because physical. Jadi era kalau kita di sekolah, kita pun tengok dalam sektor pembelajaran ni bukan setakat sekolah saja. Di universiti ada cara kita belajar di kursus, seminar, workshop pun berbeza juga. Itu adalah semua cara kita mendapat pendidikan. Jadi era 1.0 tu menggunakan whiteboard. Ini cara lama. Dan sekarang era 2.0. Ingat era 2.0 kita pakai OHP. Tidak pakai, kita print pakai plastik tu. Apa nama tu? Overhead projector. Overhead projector dengan foil tu. Saya pun dah lupa nama, pun dah sebut pun lupa. Kan? Kita kena tulis atas tu. Masih lagi manual tapi gunakan elektrik. Itu 2.0. Tak tahulah sekolah mana ada pakai ini lagi. Sekarang era 3.0, kita dah pakai elektrik projector, komputer, pasang pada projector kita, itu 3.0 ataupun online. Itu dah era 3. Era 4 ialah bila di mana kita menggunakan augmented reality, virtual reality. Jadi ini dah berbeza. Dahulu pun kita pun dah cuba menggunakan gunakan teknologi lah, kita katakan guna teknologi. Tapi setakat mana era kita? Kalau kita kata di sekolah, mungkin di sekolah banyak lagi menggunakan papan hitam. Di universiti pun sama juga. Tak tahulah OHP itu masih digunakan tidak. Tetapi kita dah mula beralih kepada kita pakai online. Dah mula diperkenalkan online. Saya dah mengajar, masa tu online tak ada lagi. Habis mengajar, dah masuk swasta, saya tak mengajar, jadi tak tahu pakai online lah. Tapi saya tengok bila saya balik ke universiti mengajar sebagai seminar, online tu pun dah digunakan. So online digunakan hanya setakat di kampus, kan? Tapi bila online tu di keluar kampus, inilah suasana yang kita menghadapinya. Di masa COVID ni bukan kita duduk dalam kampus lagi, belajar online kan? Kita di luar kampus. Inilah kekangan-kekangan kita akan lihat. Saya rasa ramai daripada panel kita rasa teruja nak cakap ni, banyak kekangan dulu. Kita cerita pasal kekangan dululah, challenge dulu. Yes. Barulah kita tahu macam mana kita nak solve problem ni. Jadi tapi kursus pun kita pun dah tahu sebelum COVID kita belajar pun melalui YouTube kan. Kita ni guru kita YouTube, selain daripada pensyarah, YouTube tu guru kita kan. Kemudian dia ada MOOC, ada massive open online courses yang macam Udemy, Canvas, ini adalah Coursera, ini semua kursus-kursus yang online. Mereka dah pakai pun. Jadi tapi yang pakai ni jenis-jenis milenial lah macam Yaumi ni. Kami ni suka lagi bertemu muka, pergi kursus mesti kalau boleh nak pergi seminar tu, nak makan tengah hari kan. Tapi lebih pada networking lah kan. Tapi zaman sekarang tak ada peluang tu juga. Kita kena belajar dari jarak jauh. Ini mungkin kesan yang akan nampak perbezaan besar lah. Saya rasa sebelum dan mungkin selepas COVID ni kita akan tengok. Right. Okay. So Puan Yaumi, perhaps macam Dr. Mazlan cakap, we see schools, colleges and universities pivot or have shift to online in the wake of COVID-19. So you rasa apa kelebihan dengan cara distance learning or jarak jauh ni, ma'am?
Puan Yaomi? Oh, Yaomi, kita sekat. Okay. Yeah, okay. So maybe KJ would like to answer that perhaps? Okay. Puan Yaomi dah tersekat. Alright. Oh, Yaomi sekat. What do you think? I mean, kita dah pivot kan? Most schools have pivot to online. So apa kelebihan dia? Okay. Sebenarnya dia bergantung kepada sekolah itu sendiri lah. Bagi generasi yang Okay. Yaomi dah datang. Puan Yaomi, are you there? boleh ke? Line tak Apa, Yaomi? stabil sangat. Okey. Okay, yeah. So, Dengar? yep. Okey, saya teruskan ya. Yeah. Okay, bagi generasi saya lah, perubahan dari segi revolusi pengajaran pendidikan tu dia satu benda yang macam sekarang, situasi sekarang ni bagi saya satu kelebihan sebab mungkin majoriti daripada kami ni memang banyak berinteraksi secara atas talian, generasi milenial lah. Okay. Puan Zura pun setuju banyak ni menggunakan medium online lah untuk kebanyakan aktiviti. Cuma dari segi pengajaran dan pengajaran, okay, dari segi pengajaran dan pembelajaran ni macam yang Dr. Mazlan maklumkan tadi. So, saya pun sebenarnya pernah mengalami situasi di mana bermula dengan chalk and talk macam contoh sudah dulu. And then kemudiannya room dan zaman-zaman itulah zaman-zaman kami lah ya. Lepas tu bermulanya kepada pengajaran secara web. And then after that barulah sekarang ni kita dah ada dah pengajaran kita panggil sebagai mobile learning kan. Mobile learning maknanya ada smartphone, anything can be accessed anywhere and anytime kan. Jadi kesimpulannya kalau ikutkan pada skenario sekarang, tiada orang pun yang sebenarnya terlepas dari pendidikan. Tak ada orang pun dari segi satu konteks tu, pendidikan tu is no exception. Maksudnya tidak ada seorang pun yang patut dikecualikan. Right. Sebab semua orang boleh dapatkan material tu di mana saja dan bila-bila masa yang mereka nak kan. Itu pandangan saya lah tentang revolusi pengajaran dan pembelajaran sekarang. Okay, alright. So I mean KJ, perhaps in your observation, what kind of technology and applications has been widely used in our education right now? Oh, okay. Saya suka juga topik ni kan, education, sebab for your information, saya sebenarnya memang panel kepada academic industry academic advisor kepada university, college dan juga politeknik lah. Fantastic. So, saya tengok banyak sebab memang dalam usia-usia macam ini saya nak banyak memberi input kepada education supaya education ni dia lebih tidaklah ketinggalan orang kata kan. So ayat saya senang je, anyone who stop learning is old, anyone who keeps learning stays young. Like saya dengan doktor tengok masih nampak segak je, betul. Awesome. Okay. Anyway, kalau kita tengok Zura, pada saya pendidikan ni ataupun ilmu ni dia ibarat laut. Saya bagi kata-kata pujangga sikit ni. Dia ibarat laut. Laut tu dia luas dan kita bumi ni banyak air daripada daratan. Begitulah juga ilmu sebenarnya. Ilmu ni kalau kita cedok air laut tu kan. Kita cedok air laut tu keluar, air laut tu masih banyak. Kan? Dia tak pernah tak banyak, dia masih banyak. So begitu juga dengan ilmu. Tadi Puan Yaomi pun dah cakap dia bergantung kepada individu. Kalau siapa tak at par with the accessibility ataupun access kepada knowledge, dia akan jadi ketinggalan lah. Jadi cerita balik pasal teknologi, doktor dah cerita pasal 1, 2, 3, 4 of education 1, 2, 3, 4. Saya tengok pun tadi macam OSP tu, alamak. Ingat 2 bulan lebih kan. Tengok education 1.0 kena balik dengan apa nama ni? The duster. Pada duster tu pom melekat kan. Aduh, saya rasa itu, tapi it makes us a better person lah. Exactly, yes. Cuma memang dulu kalau kita tengok dulu memang orang kata susah betul nak cari ilmu. Cuma sekarang ni saya rasa macam jealous tengok anak-anak muda sekarang ni. Ilmu depan mata, buka laptop, Google, semua keluar. Cuma nak dengan tak nak je. Kalau dulu macam, kalau tengok Malaysia lah, kita balik pada Malaysia. Malaysia ni dulu sebenarnya is to be, orang kata, on the best part of education punya sistem. Kalau ada satu pertandingan mathematics dekat Singapura, saya tak pasti apa nama, PISA ke apa nama tak. So Malaysia is one of the top 3 tau. Satu ketika dulu, tapi sekarang ni dah jatuh ke bawah. So we are worried about
bila Malaysia jatuh bawah, is it had something to do with educational system? Is it something to do with the peoples yang kita ada? Is it something to do with the method ataupun cara kita mengajar? Okay. So saya tengok benda sini dah jadi macam kita akan jadi ke belakang sebab for your information, knowledge is very important. Macam saya pernah cakap itu dalam siri Sembang 1, 2, 3. We need a knowledge society to build up the nation. Kan? Yep. Saya pernah buat, ingat tak dulu sekolah rendah ada buat CD-ROM. Setiap buku sekolah dibekal dengan CD-ROM, betul? And then majority of the project, ingat doktor kan? Majority of the project dapat daripada Dewan Bahasa dan saya sebenarnya panel kepada penilai CD-ROM tu. So saya tengok bila kita dah nak bangunkan konten satu hal juga. So mungkin cikgu ataupun pensyarah ataupun pendidik ada masalah juga nak bangunkan konten. So kami bersidang nak bangunkan satu CD tu takes about 6 to 8 months. Wow, that's long. That's very long. Yeah, the process of building up the books, Zura, every 5 years the book ni akan tak ada tau. So dia akan new dia akan ada satu buku baru. So saya develop buku. Saya develop satu buku bahasa Malaysia bersama dengan penulis, bersama dengan ni. Jadi penulis ni dia terror, dia memang expert, subject matter expert dalam bidang penulisan ataupun dalam bahasa. Tapi nak olahkan ke dalam bidang digital ni, masa tu CD kan, dia jadi masalah sikit. Jadi saya datang sebagai penasihat lah, panel penasihat. So dari segi interactivity, dari segi level 1, level 2, level 3. Jadi dah settle yang tu, pendekkan cerita, dah settle yang itu. Dan sekarang ni kita hantar pula buku tu, CD-ROM tu kepada sekolah. Masalahnya pula, sekolah ni pula, masa ketika dulu, kita ada makmal di sekolah. Ini cerita sekolah dulu cerita yang atas dulu makmal di sekolah. So bancian telah dibuat. Malangnya CD-ROM tu penggunaan dia ketika itu hanya 10% to 15%. Ini macam sia-sia masa ketika itu macam sia-sia je kita develop that CD-ROM. Yep. So the government has spent millions of ringgit on that. So saya cakap tak puas hati kan sebab walaupun ni saya pergi buat survey dekat sekolah anak saya dekat dia about few kilometers from here. Saya pergi tengok dan saya bertanya masa ketika itu pun saya jadi PIBG lah. Orang kata second man PIBG. So saya pergi study. Saya kata kenapa cikgu tak pergi ke lab? You bayangkan Zura ini saya bagi ini pendidik ramai kat dalam ni, saya rasa boleh boleh tanya soalan juga kan ni. Yes. Satu masa sekolah diberi 40 minit lebih kurang So makmal komputer dengan bilik cikgu ada lebih kurang dalam a few hundred meters. So the moment budak-budak yang nak keluar pergi ke makmal, dia dah lost 5 to 8 minutes. Alright. Betul, dengan beraturnya dengan budak, tahulah kan perangai budak-budak kan. Anak budak sekolah rendah, budak sekolah menengah tu lain cerita pula. Okey. Dan cikgu pun datang. Pam set nak buka kunci dah hilang 3 minit. Pam. Set up on the computer semua on. Sekali budak sekolah ni pula isu dia pula ya satu makmal komputer atau satu komputer ni share 2-3 orang. Okey. Seorang pegang mouse. Buka mouse, bola jatuh. Cikgu bola mouse jatuh. Dah cikgu pergi layan pula yang itu. So at the end 40 minit punya masa tu dah jadi berapa minit je mengajar. I think less than 15 minutes. So dekat situ keberkesanan mengajar menggunakan digital masa tu tak nampak. Tak nampak. So then the nation says, this CD-ROM is a so-called failure. Okay. So apa saya buat? Mujur ni saya ada akal lah fikiran Allah bagi kat saya kan. Alhamdulillah. Saya pergi survey. I did a survey. Dan saya dapatlah benda-benda tu. And then saya pun beritahu kepada PIBG, saya cakap why not we use PIBG money to get practical student daripada mana-mana institusi, college ke, Giat Mara ke apa ke yang ambil dalam bidang IT ni, pergi dekat lab, jaga lab. Kita bayar dia. So budak yang jaga lab ni dia tahu jadual lab tu. Okey, cikgu ni nak masuk. So dia dah prepare siap-siap. So from 40 minutes tadi tu cuma lost dekat mana tau? Lost dekat nak berjalan je daripada kelas pergi ke makmal. So dalam makmal settle semua. Nice. So that is my contribution to the sekolah lah kan. Alhamdulillah lah. Tapi lepas saya keluar dah tak jalan balik. Ni yang jadi masalah pula kan.
Right, betul. Itulah. So, Okay. So, but then macam tadi, maybe I could go back to apa tu macam Puan Yaumi kata semua orang dah pergi online and everything, right? Every school dah pergi online. But somehow it's a great technology. Maybe Dr. Mazlan, I would like to ask you. Somehow I feel that the digital the digital divide between city dengan rural area punya students have become so obvious. So how about those students who is without any access to computers and internet? Just like Puan Yaumi said juga tadi, I mean no child should be left behind. So what can school system do to address this gap, Doctor? Saya jawab ke? Nak you juga jawab. Kasih you dulu jawab. I nak tahu in terms of this digital meeting online. No, I think macam kita kata dulu in term of education, in term of online learning, dia punya fundamental dia ada dua. Satu ialah sebenarnya ada tiga, kita panggil DNA sebenarnya. Okay. Satu is the device. Device ni maknanya komputer lah, mesti ada. Dan zaman sekarang bila kita nak belajar online ni, kadang-kadang dulu kita punya konsep satu komputer satu rumah kan. Tapi bila lockdown macam ni, satu komputer banyak orang nak pakai. Betul Konsep satu komputer satu rumah dia tak boleh pakai. Nanti dia berebut dengan anak-anak, exactly. mak bapak nak buat kerja kan. Jadi kena banyak komputer satu rumah. Itu satu device. Lagi N ialah network, infrastructure tu. Jadi infrastructure ni kena penting. Kalau tak ada fixed network, tak ada fiber pun tak apa, tak ada unified, tak ada copper, pakailah wireless. Sekarang pun wireless pun banyak yang menggunakan unlimited data. Jadi itu tak ada kata, kita tak boleh kata kita tak ada coverage. Kecuali kalau pihak telekomunikasi dia tak menyediakan infrastruktur yang sebaiknya lah, maknanya 4G dia tak ada, 3G speed tak ada. Kalau ada, dah mencukupi. Macam saya katakan tadi, at least 2 megabit per second dan ke atas sudah membadai untuk buat online. Untuk yang ketiga ialah dia punya application. Jadi application ni ialah konten tu sekali. Dahulu konten ni macam KJ cakap lah, masalah tu konten. Nak buat konten sekarang bukanlah senang. Yang senang ni cikgu kadang-kadang dia bagi tugas, bagi instruction, lepas tu suruh anak-anak murid tu buat konten sendiri. Dan benda nak jawab, you nak tahu nak buat video tu, nak bagi satu presentation balik dengan cara video ni 3 jam buat editing je. Nak shooting tu jam lagi, nak ambil gambar tu, nak buat editing, lepas tu nak bagi balik assignment tu berapa lama. Jadi pelajar pun rasa kalau tak biasa dengan ni memanglah payah. Jadi saya rasa kalau kita tengok dulu konten ni payah nak dibuatkan, tapi sekarang saya cakap ada teknik yang baik konten ni. Sebab bila kita buat webinar macam gini ataupun bicara cikgu mengajar webinar, dia terus rekod. Bila dia terus rekod, konten tu dah ada. Immediately konten tu dah ada. Dan dia boleh review dan repeat balik konten tu. Kalau dia terlepas, dia boleh dengar. Kan? Jadi, tapi janganlah jadi macam ada anak murid sekarang yang dia dah pandai. Bila dia mengajar dalam satu kelas, you tahu apa berlaku. Dan dalam Zoom ni kan, ataupun dalam webinar ni, kita tak tahu dia ni fokus kita atau tidak. Apa yang berlaku, dia ambil gambar video dia rewind. Jadi dia loop. Dia nampak macam fokus lah. Padahal dia tak ada. Dia menipu dia. Itu saya genius, Doktor. The current generation, I tak tahulah, kena tanya Yaumi. Dia orang kata millennials ni, dia punya attention span shorter than the goldfish. Goldfish tu 9 saat. Kita, millennial ni, orang baru ni, 8 saat dah jadi boleh concentrate. Kalau dengar 1 jam punya lecture macam ni, nak ke pening dia. Kan? Lagi teruk daripada goldfish ni, Doktor. Jadi bukan setakat infrastruktur lah kan. Jadi bukan setakat infrastruktur, banyak lagi yang kita kena tengok. Macam saya cakap tadi, DNA of any country, kalau nak buat macam online ini mesti ada. DNA mereka berbeza. Komputer mesti ada, network mesti ada, aplikasi tu pun mesti ada. So macam Puan Yaumi, do you have any issues of get connected with all, maybe ada ke rural punya area students that tak boleh dapat pembelajaran since they don't have the internet, they don't have the computers. Do you face this challenge, Puan Yaumi? Okay, buat masa ni di universiti kami sendiri, kami menggunakan pengajaran secara jarak jauh lah, ODL, dipanggil online distance learning. So online distance learning ni dia merangkumi luas dia punya cara dan kaedah macam mana nak melakukannya. So, salah satu daripadanya adalah online learning lah, pengajaran secara talian.
Dan juga mungkin juga pembelajaran secara gaya post kan, maksudnya untuk mana-mana pelajar yang mungkin ada kesukaran dari segi infrastruktur dan juga device untuk membolehkan dia belajar secara atas talian, macam kami di pihak pengurusan UiTM sendiri pun memberikan kebebasan lah untuk menggunakan pembelajaran secara gaya post kalau diperlukan. Sebagai contoh, pensyarah kena ambil inisiatif untuk menghantar nota kepada pelajar supaya pelajar tu tidak ketinggalan. Kami tak nafikan pembelajaran jarak jauh ni memang satu, saya fikir ramai pendidik ni akan setuju. Dalam masa COVID-19 ni lah sebenarnya kita punya kesabaran teruji, sebab ada 3 perkara yang saya nampak lah yang menjadi cabaran pada saya sendiri dan juga kepada pelajar. Pertamanya infrastruktur. Even macam saya sendiri, saya pakai wifi di rumah kan, tapi ada kalanya ada time-time waktu ketika line tak pernah clear kan. Kita ni tengah duduk balik buat Google Meet contohnya. Masa tu tiba-tiba ramai student yang kena remove. Padahal kita tak remove pun disebabkan kerana line tak stable kan. Yang keduanya saya nampak tadi macam tadi infrastruktur lah yang pertama. Yang keduanya adalah kerana peranti kita tu. Okey, tak semua kursus yang ditawarkan di universiti tu hanya boleh belajar melalui guna mobile. Ada macam contoh macam saya sendiri mengajar di lab, mengajar coding contohnya kan. Sudah tentu pelajar perlu menggunakan laptop ataupun alat yang sesuai. Jadi ada keadaan di mana pelajar ni dia memang sukarlah kita nak percaya kan, tapi memang ada masanya ada pelajar ni yang memang tidak ada kelengkapan terpabrik. Dia buatnya masa time-time COVID ni rosak pula kan, ada masalah dan sebagainya. Okey, itu rasa saya kengkangan bagi pihak saya lah, pengajar dan juga pelajar. Ketiga benda tu. Yang pertamanya tentang device, keduanya tentang kelajuan coverage internet, yang ketiganya kelajuan internet. Kelajuan internet itu 3 benda lah yang biasanya kengkanan dan faktor untuk yang menghalang pembelajaran secara atas talian. Namun begitu, macam saya sebut tadi, UiTM memberi kebebasan lah untuk buat ODL tu. Contohnya sebagai contoh tadi, pengajaran secara gaya post kan. So kita boleh gunakan alternatif tu untuk pelajar-pelajar yang mungkin tak ada kita panggil kemewahan dari segi 3 perkara tu, device, so dia covered lah. Coverage internet dan juga guna internet. Itu yang termampu buat, sebab rasa saya semua orang pun dalam keadaan situasi kita tak boleh bergerak kan. Itu saja yang termampu dibuat lah. Right, understood. Okay, but somehow maybe I can go to KJ. With all the ready technology and application in place, I reckon masih ramai lagi ada di antara tenaga pengajar yang berada kind of tahap lama, terutamanya maybe Gen X and baby boomers. So how do they adapt dengan cara yang baru ni? KJ. Okay. Terasa nak cakap baby boomers ni kan. Generasi C. Tak sengaja je kasih kat KJ. Okay, sebenarnya kita tahu teknologi ni dia teknologi was designed basically to solve problems sebenarnya. Okay, so it depends on us how we look technology. So saya ni selalu tengok benda ni on the other side. Saya tak tengok benda tu straight. Sebab dia engineer ni dia memang lain sikit. For your information, Zura, I was an engineer before, tapi dah murtad engineer. Okay. And the best part is I switched to IT back in 2000 in 1999 to be exact. So I switched to IT and I learned by myself. How do I learn? Website, Google, videos, and a lot of things. Buy books at the back, tengok buku-buku, ada buku Blender lagi dalam tu. Okay. Buku 3D lah semua. Then because I nak develop content kan. Right. So it depends on individu jugalah. Okay, back to infrastructure, doktor pun dah cakap, Yaomi pun dah cakap. Sebenarnya pada saya, kenapa infrastructure ni tidak begitu, orang kata apa, tidak begitu diketengahkan on the certain, especially on the remote area. Sebabnya, kita kena faham, orang yang nak develop infrastructure ni, dia kena tengok demand. Okay. Masa ketika itu, demand tak cukup. Dia tak nak invest kat sana. Kan? Orang yang dah develop infrastructure tak cukup, tak nak invest kat sana. Sebab kalau dia invest kat sana, siapa nak bayar dia punya cost and everything, betul tak? Yep. Tapi bila keadaan macam ni,
So MC should look at it ataupun SKMM lah should look at it that now you should create the demand, build up the infrastructure, create the demand, and then the the online ODL learning ni akan jadi lebih mantap. Itu satu benda lah. Tengok macam ni kita pasal bisnes balik, macam tengok macam mana Malaysia dengan AirAsia. So how do AirAsia overlap Malaysian Airlines? Because dia create the demand. Dia buat benda tu jadi everybody can fly. Betul tak? So sekarang ni kita kena fikir that everybody can learn. No matter what, where dan di mana. Okay? Cuma nanti bila part sekolah tu kena jagalah tata susila sekolah kan. Janganlah buat kelas malam. Betul tak? Kan jadi lain pula kan. So janganlah buat kelas malam. Sebab bila adanya teknologi, macam saya cakap tadi, teknologi ni dia basically dia tolong untuk menyelesaikan masalah. Dan kita tahu kebanyakan masalah-masalah ni bersepah berada di mana-mana. So how we use technologies to solve the problem is another thing. So back kepada baby boomers punya issues ni kan. So biasanya lah kan. Saya sendiri sebenarnya Zura, saya tolong beberapa orang cikgu dalam masa COVID ni untuk create dia punya own website tu for free. Nice. So dia develop dia punya own video, saya tolong develop website because macam Dr. cakap tadi, kita tak nak orang ni lari fokus. Kalau dia masuk YouTube kan dia tengok channel banyak kan, macam-macam video dia kan. Jadi saya develop website untuk dia, so dia akan fokus dekat website saja. So dia akan click all the videos. So sendiri saya buat. This is our initiative, Mak Nak Bantu. Okay? So apa yang cikgu-cikgu ni kena buat adalah dia selain daripada dia mengajar, dia pun kena belajar jugalah, senang macam tu. Yes. Kena belajar. Betul. So tapi belajar ni kita tahulah sebab mental graf penerimaan pembelajaran ni bila dah berumur ni dia agak macam menjunam sikitlah. Tapi dia kena keep on learning. Tak cepat tapi consistently have to keep learning. Itu yang saya punya pandangan. So satu, yang keduanya cikgu-cikgu ni harap-haraplah Kementerian Pendidikan kalau ada kurangkanlah beban cikgu ni dalam pengurusan. Banyakkan cikgu ni dalam bentuk pendidikan. So kita tahu sekarang ni banyak akan ada lambakan graduan-graduan yang tak bekerja. Saya itu memang tak dinafikan because of economic crisis. So why not think of how this graduan can help assist the schools, assist the institution, assist the college to build up the contents. So SMEs kita dah ada SME, kita dah ada subject matter expert. Cuma subject matter expert ni tak berapa mahir nak convert into a digital form. So that would be another action lah. Itu pandangan saya. Dr. Mazlan, do you have anything to add on that? How can this Gen X dengan baby boomers ni should adapt to this new situation? You rasa baby boomer macam saya ni tak pernah buat digital content ke? Okay, you are different punya dalam social media tu banyak lah kan. So I can write content, I can write article, I can buat YouTube, I can buat animation, I can buat posters, anything. In fact, you're better than me. In this kind of generation, I'm able to do it. So macam KJ kata, kalau you sanggup buat, boleh benda tu. So benda tu you boleh belajar. Tapi konten memang pada saya memang adalah salah satu sebagai tenaga pengajar memang agak susah nak buat konten. Bukan konten ni kita nak translate into something which is easier for the students to understand lah kan. Konten kita make cut and paste. Itu satu. Tapi bila kita dapat konten tu, cara kita sebab ni sekarang pun blended learning kan. Yaomi kan, kita blended learning, kita tak boleh setakat main one way saja. So there is always must have interaction with the students. Kita buat ada buat assignment dan mereka pun berinteraksi dengan kita kan. Jadi itu penting. So kalau kita tengok zaman sekarang yang skill yang paling kita perlukan untuk generasi yang tua-tua ni, dia kena ada skill komputer lah. Jangan tekan komputer, keyboard pun agak susah juga. Dan susah buat konten kan. So sebab the students yang millennial type macam Yaomi ni, memang dia very familiar pun dengan any kind of software. Memang cekap dan mereka faham macam mana nak gunakan. So yang saya rasa susah sekali ialah bila kita dah mengajar tu, kita
dia punya nak bagi motivasi balik pada student tu untuk menarik minat, kan? Sebab online ni dia kena fokus 1 jam, kadang-kadang saya pun tak tahulah teknik yang terbaik mengajar online macam gini. Kalau kita dengar, kalau dalam lecture tu kita boleh sergah student tu kan, kenapa tidur kan, tapi kat sini kita tak boleh buat apa. Bila tidur 200 orang tidur lah, kita tak boleh buat apa, nak sergah pun tak guna. Cakaplah seorang-seorang ya doktor. Ada teknologi doktor, ada teknologi tu nak tahu orang tidur tak tidur. So, dia pandai, dia pakai ambil video dia loop, video looping. Awesome. Sebenarnya dia dah main game tempat lain. So itulah, I think it's up to the new generation baby boomer, generation C ni selepas COVID dia terpaksa belajar online tools lah. Sebab kita smart school ni dah banyak, kita punya konsep smart school dari dulu lagi kan. Yang saya heran kadang-kadang smart school dulu, saya pernah dengar ada smart school, komputer di sekolah tu pun tak buka lagi daripada kotak, tak pakai. Yes. Okay. Kan sebab dia orang takut, bila buka kotak dah kena buat maintenance lah, nak pakai dan sebagainya, dia takut simpan dalam kotak. Takut tekan-tekan meletup ke? Takut. Jadi kerana kita kena mindset, kita kena ubah lah kan, dah begitu kita pakai kan. Right. Okay. Anyway, maybe I want to ask whether to Puan Yaomi lah. What do you think is the future of our education system? Do you think Malaysia ni is ready in era pendidikan yang akan datang? And apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk tingkatkan lagi tahap pembelajaran dan pengajaran ke arah dimension IR 4.0? Okay, bagi saya rasa setujulah Dr. Fazlan dengan Encik KJ tadi. Sebab pada saya yang pertama yang kita kena selesaikan dulu adalah infrastruktur tu. Macam tadi Encik KJ katakan, tenaga komunikasi dia nak buat sesuatu bisnes pun dia kena ada demand. Jadi COVID-19 ni adalah masa yang paling rasa macam sangat sesuai lah sebab demand tu ada. Cuma tak tahulah bila kita dah balik bekerja ni, kita pun tak tahu sebab sekolah dengan universiti masih lagi ditutup. Jadi demand tu masih ada. Maksudnya kita perlukan infrastruktur lah untuk membolehkan pengajaran atas talian tu berlangsung kan. Dan yang keduanya, pada saya juga satu laginya berkaitan dengan capaian internet lah. Capaian internet, bila kita dah ada infrastruktur, satu perkara lagi yang menjadi kekangan adalah capaian internet itu sendiri lah. Macam contoh, memang betul kerajaan ada bagi setiap pelajar ataupun kepada rakyat Malaysia lah kan. Contohnya 1 gig yang percuma tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mengajar ni secara atas talian, bagi saya sendirilah, 1 gig tu kalau kita nak menggunakan pembelajaran secara segera, synchronous learning maksudnya kita gunakan online video conferences, benda tu tak mencukupi bagi setengah pelajar. Kadang-kadang 1 gig tu hanya boleh sempat tengok 10 minit je dia online conference tu. Jadi dalam keadaan tu, Malaysia sebenarnya dah dalam perjalanan yang dah ready sebenarnya. Sebab macam saya sendiri pun masa masuk bekerja dengan UiTM tahun 2007, ketika tu dah ada gerakan di kalangan pengurusan UiTM menggalakkan pensyarah untuk sediakan konten. Okay, kita panggil content creator kan. Masa saya sendiri pun saya terlibat dengan aktif. Masa tu kita terlibat dengan e-content. Maknanya pensyarah ni dia sediakan material secara asynchronous. Maknanya material tu kita boleh letakkan pada platform learning management system yang ada pada universiti ataupun mana-manalah learning management system yang kita rasa sesuai untuk diletakkan. Sebenarnya kalau kita tengoklah dari segi situasi persediaan Malaysia ni, saya rasa Malaysia sudah ada tracknya. Cuma kita ni yang pendidik ni, sama ada generasi yang lama ke, yang baru ke, adakah kita ni macam contoh pendidik ni dia ada kena penuhi 4 elemen lah pada saya lah, pandangan saya. Yang pertamanya dari segi teknologi itu itself, kena mahir. Kedua dari segi konten, kita kena tahu bidang yang kita nak ajar macam mana. Ketiganya pedagogi. Dan terakhir sekali tentu sekali knowledge lah. Okay, tu adalah model kompetensi yang saya rasa untuk pendidik lah yang kena untuk pendidik ni pergi jauh kalau nak memastikan kita on track dalam sistem pendidikan negara. Sebab kalau kita nak teruskan dengan pendidikan contohnya secara atas talian ni, maknanya benda-benda asas seperti infrastruktur tu kena diatasi terlebih dahulu. Okay, yang keduanya bagi saya latihan lah, latihan yang berterusan.
Okay. Bagi generasi yang lama, saya akui ada beberapa pencara yang agak berusia ada tanyalah macam mana nak menggunakan teknologi dalam keadaan COVID-19 ni kan. Dan yang saya nampak lah, kita pakai loan bandwidth tu pun dah cukup baik. Sebagai contoh teknologi macam Telegram dengan WhatsApp buat masa inilah untuk memenuhi lesson outcome. Sebab kadang-kadang untuk belajar tool baru ni, maaf lah saya ni punya pandangan generasi saya lah, dia ambil masa dan kadang-kadang bila kita tekan sangat untuk generasi yang lama ni, dia akan hilang motivasi untuk belajar, pada pandangan saya lah. Tapi saya akui dari segi perintis kepada e-learning ni sebenarnya datang daripada generasi baby boomers dan juga generasi X. Contohnya macam di institusi yang tinggi, generasi tu sebenarnya yang janganlah kata ramai yang tak boleh belajar kan. Maksud saya sebab macam contoh saya sendiri masa mula-mula masuk di UiTM, saya pergi kursus-kursus yang dianjurkan oleh Profesor Prof Amin kan contohnya. So mereka tu golongan-golongan yang belajar sendiri. Jadi nak kata baby boomers langsung tak ada penerahan tu tak juga. Tapi sekelintir sajalah doktor. Adik-adik kerja. Otai masih berbisa. Okay. Awesome. Cool. I mean, Dr. Mazhar, do you have anything to add on that? I mean, what's the future of our education? What do you think? I think kalau kita pun jangan katakan setakat komputer je lah ataupun online, that's the only way. Kalau kita asyik menyalahkan kita tak ada internet, mungkin tak boleh juga sebab ada beberapa cara yang kita boleh tahu. Macam radio dan televisyen, kita tak mempergunakan balik. Waktu macam sekarang ni, kita jarang ada, tak tahulah ramai, ada ke TV pendidikan? Saya pun tak perasan. Kalau ada, baguslah kan. Radio pendidikan, TV pendidikan, balik. Itu adalah salah satu cara, tapi dia lebih kepada apa kata orang tu, one way. Tapi ada satu lagi cara yang kita guna low bandwidth. Maybe orang Malaysia ni jarang pakai. Pernah dengar podcast tak? Podcasting. Podcast macam Spotify dan sebagainya kan. Selalu orang dengar podcast ni, dia tak dengar podcast, dia dengar Spotify lagu je kan. Sebenarnya kita punya rancangan ni, kita punya siri ni, kita boleh convert masuk kepada Spotify. Masuk ke podcast series. Kita ada podcast series. Dalam kes ni, siri-siri yang kita buat daripada siri pertama sampai siri keempat ni memang dalam podcast. Jadi bila dalam podcast, dia boleh dengar je macam radio. Berapa kilobit per second pun. Dia guna bandwidth yang rendah. Jadi future of future of learning ni tak boleh stop. Kita memang ada metodnya. Whether it's high bandwidth or low bandwidth, different method. Tapi ialah mungkin yang kita tak boleh ialah face to face. Kita mesti ada juga face to face. Kita tak boleh kata kita buat lab tu hands on tu guna simulation aja. Hands on tu kena hands on juga. Kena pegang benda tu. So 100% maybe tak boleh. Tapi tak tahulah kalau betul-betul COVID-19 ni selama-lamanya sampai orang tak boleh pergi sekolah, kita tak tahu macam mana. Right. Okay, maybe Zura, soalan Zura. I know, yes, I wanted to go there. I nampak dekat sini, Kawaii Des, Farah. She asked, I can see that transformation not only affecting teaching and learning, but also monitoring and assessment. We have seen many solutions on alternative learnings. I'm curious on the monitoring and assessment. Can you share examples on evaluating students' performance online? Maybe Puan Yami would like to answer that? Okay. Dari segi pemantauan progres pelajar, sebenarnya ia bergantung kepada tools mana yang kita pakai lah. Macam contoh saya fikir kalau kita ni berada di universiti, rasanya setiap universiti tu dia ada learning management system sendiri yang boleh kita guna lah untuk tujuan measure the progress dan juga buat pemantauan. Tapi kalau pun tak ada, kita juga Google Classroom kan. Saya fikir Google Classroom pun ada dia punya cara untuk kita buat measurement tu. Dia ada sediakan rubrik untuk kita check sama ada macam mana kita nak simak kita punya pelajaran dan kita nak tahu sama ada student dah hantar atau tidak tugasan dan sebagainya. Dari segi situ tu kita kadang-kadang kita kena menggunakan kreativiti lah macam mana kita nak measure the pelajar. Ia bergantung juga dan tertakluk kepada pihak sekolah dan juga kalau di universiti ni tentu sekali kita tertakluk dengan fakulti lah, pengurusan fakulti macam mana pemantauan dan juga macam mana penilaian tu dilakukan. Itu pandangan pribadi saya. Nak tambah nanti I think dalam universiti kata salah saya mereka ada outcome based learning kan.
dia ada Betul. PO, ada PLO, semua this all learning outcome ni memang ada dia punya matrix sendiri. Dan setiap kali bila dah habis mengajar, pensyarah akan buat survey kan dan mereka akan dapat buat ranking dan rating sendiri dan tengok berapa kesannya online learning. Jadi matrix tu dah ada di universiti. So I guess it's also answered to our webinar punya Q&A ni doktor, because it's also asking about apa mekanisme yang boleh digunakan untuk buat pemantauan jika pelajar akses online material. I guess that's already answered then. Okay, so the next question coming from, okay, who is this? Policy and regulation wise, this COVID has taught us that life is possible with what we thought impossible, especially for students. The panelists, is it recommended that online learning should be encouraged until the pandemic is cleared? Will this change the culture of being dependent on classroom teaching? No one answer. KJ? Okay, saya memang nak beritahu soalan tu, jawapan tu sebenarnya awal. Okay. I don't know. This is my opinions lah. Tadi pun dah keluar daripada MKN cara-cara nak pemantauan dari segi during COVID sekolah masih tak boleh dibuka. Tapi kalau sekolah buka pun dia akan jadi 1 meter in between the students. Yep. How that can be done sedangkan satu kelas ada 40 orang. Bilik kecil macam tu. Yes. So it might have 2 classes. It might be as 2 classes. Betul tak? So nak tak nak pun I would suggest that you have to go back into what we are doing now. Maksudnya gunakan digital learning. Cuma after that when the pandemic is almost over or almost zero, start thinking sekolah kena ataupun mana-mana lah institusi pengajian tinggi ke college ke has to start thinking of doing hybrid learning. Macam mana dikatakan hybrid learning? This is what I did now lah basically. Okay. Saya buat kelas, lepas tu orang nak ambil exam online. Dia boleh belajar lagi online, dia ambil exam online. So kalau contoh satu subjek lah, contoh math ke ataupun apa sajalah, science ke. So spend the time in school, okay, and then further up you go online. Then slowly benda tu akan berubah ke arah digital. Macam kita ni Malaysia ni, especially Malaysia lah, dia punya semangat nak buat benda tu memang bom launching sana, launching sini. Tapi bila dah launching habis, senyap. This is normal. Ni pandemik ni yang patut kita ubah sebenarnya. Yes, exactly. Macam-macam kita. Ini, itu, ini, bomba. Betul senyap aja. This is wrong lah. Pada saya, this is wrong. What we need is a consistent achievement. That's what Japanese selalu say is Kaizen. Continuous improvement. Bukan improvement, tapi dia continuous. Dia selalu dia berubah. So what I suggest to schools, to an institusi ke apa ke, dia kena start buat satu task force untuk this learning punya team, dan dia kena buat spider radar web ataupun spider graph. Tengok apa masalah. Cikgu tak cukup content, apa masalah lagi? Infrastructure, apa masalah lagi? Then you tackle one by one. Kalau kata infra, tackle infra. Kalau kata cikgu punya masalah macam tadi, baby boomers tak kerti nak pakai teknologi, tackle yang itu. Panggil orang luar ataupun give a link ke macam mana pun. In fact sekarang ni banyak dah saya tolong institusi nak buat digital certification secara free online, gunakan Google Doc aja saya guna. Google Doc, guna AutoCAD, pop digital online. Digital certification. Dah tak payah nak print lagi dah. So itu pun atas dasar belajar sendiri ni, tengok kat YouTube dan sebagainya. So secara tak langsung sebenarnya Zura, saya bagi satu tagline dah. Lalu yang selepas saya bagi apa? Business is the new currency. Speed is the new currency for business. Yeah. Tapi ni saya bagi share. Ni saya dengan saudara Hilal Azman, pelakon. Dengar saudara Hilal Azman? Baby boomers pelakon juga dah tu. Okay. Can we develop satu tagline nama menganyam tradisi menjangkau teknologi. Apa? Si ayam nganyam kan? Ya, menganyam. Ni nak bulan puasa ni lagi beberapa hari, lagi 2-3 hari nak nganyam ketupat pula kan. Yeah. Menganyam tradisi menjangkau teknologi, it means that dia depends balik kepada how is your environment. How your social environment works with the digital technology, and then work on it. Jangan fikir oh semua nak pakai. Kalau
Google Classroom nak pakai, Frog nak pakai, ini nak pakai, nyujahnya satu pun tak pakai. So dia bergantung balik kepada your social ataupun your environment dalam sekolah, dalam institusi. Mana yang lebih senang, mana yang lebih mudah, mana yang cikgu senang nak guna, mana yang pelajar senang nak attach. Then you start doing that. But anyhow, learning digital ni kena continue. Right. Betul lah, macam apa Dr. Farah pun cakap, ya Dr. Mazlan contoh baby boomers yang tech savvy. Memang I pun setuju sangat dengan Farah. Yeah, even better than me, that's a first. Okay, so Zura, before kita sambung soalan, I nak buat polling. So yang dekat Zoom-nya ni, they can answer this lah. So okay. So I launch this poll. I also allow the panelists to vote jugalah. So kalau you nak juga keluar. Okay, future learning. Do you agree online learning will be the mainstream after COVID-19? Yes, no, maybe. Let's answer this. Do you have children using the online classroom today? Yes or no? And then the third one, do you think your lecturers are effective using online? Oh, lecturers, huh? Okay. Okay. All right, so everyone can poll. We have 15 people online, tapi baru 6 orang jawab, 40%. Kita tunggu sikit. Oh, tadi saya sambil-sambil tu saya tambah. Ada dalam Facebook tanya macam mana budak yang umur 6 tahun ke bawah. Yes, I saw that too. So, macam mana online learning ni boleh membantulah. So saya pula tanya soalan agak Zura. I pula tahu gitu. Zura ada anak kecil. Jawab saya tak anak adalah tu dah kecil besar Benor. Zura. Tak adalah kecil Benor. Dia on primary school. That's why I kata tadi budak primary happy gila. So ni yang below 6 kan. I pun tak ada anak yang kecil. Cucu ada tapi yes, sekolah. You ada? Payami. Ada below 6. Alamak, Payami dah stuck di situ. Okay, Doktor, izinkan saya share, Doktor. Oh, Izinkan saya share slide. Nanti ada. Tak ada pengalaman. Okay, alright. Dr. Mazlan? So ada someone on the chat room, dia kata ni from Dr. Gopi lah, dia kata okay, online teaching and learning are excellent method to gain knowledge, but I've seen that many teachers are not prepared and know how to conduct classes. It is also important that the online teaching should be interactive instead of one way, and there are many ways to do this. Flip classroom is one such method. Also flip classroom ni is a good method. Dia apa yang dia buat ialah kita belajar, biar student tu belajar sendiri online dan sebagainya. And then bila dia belajar online sendirilah, all the things yang dia belajar, kemudian bila dia online tu barulah dia buat interaction dengan cikgu dia ataupun dengan pensyarah dia, dan pensyarah dia boleh buat evaluation sendirilah masa tu. So this one way lah. So now they call it flip here, flip there lah. Yeah. Oh, that's a good one. Okay, so I guess we are running out of time actually, you guys. So we're running out of time already. It's almost 3:30, Doctor. I give you the results semua, lepas tu kita buat one round lah. One wrap up. Okay, so, let's do see you the agree result. online learning will be mainstream after COVID-19? So only 50% kata yes. The rest kata maybe. 20% hanya no. Do you have children? Ramai kata memang guna classroom today. So yang saya rasa susah ialah bila mak bapak tu yang nak duduk bersama anak atau nak pastikan anak mereka belajar kan. So yang anak-anak kecil-kecil ni macam mana kita nak beri ketumpukan pelajaran ni. Kalau yang universiti ni okey, budak-budak sekolah kecil ni kan. And do you think your lectures are effective using online? Oh, still 50% kata effective. Less lah 50%, less. Slightly 27% no. Ada kata no, so tak efektif. Oh my god. Tenaga pengajar ni, pendidik kena beef up lah untuk apa kata orang tu, untuk teknik yang baru lah yang mereka tak biasa kan. Macam kita juga dalam webinar ni mana biasa nak chatting kan. Betul. Betul. Okay. Alright, kita
Okay, can we just do our wrap up for now? Who would like to start first? Maybe Puan Yaomi? Okey. Pandangan saya lah, kalau dari segi menjawab tadi kan, macam tentu berkesan atau tidak syarahan secara online ni, bagi saya perkara ni kena tanya pada pendidik dan pengajar, sebab kita kena ada dua hala punya maklum balas lah. Sama ada pelajar ni boleh belajar tak the content tu melalui material yang kita sediakan secara online, dan kita juga sebagai pendidik pun mahir tak menggunakan tools-tools dalam pengajaran secara atas talian. Sebab bagi contohlah, kadang-kadang ada juga setengah orang yang jadi excitement untuk belajar tu baru, tapi pada time dia nak guna tools tu, dia akan jadi disaster lah. Contohnya tak kena pada masanya, mungkin teknologi tu yang akan makan gigi lah kan, tak jadi pembelajaran tu. Jadi apa yang penting kan kalau bagi saya lah untuk yang nak belajar menggunakan tools tu, start dengan yang paling mudah dan paling dekat. So, macam Dr. Mazlan beritahu tadi, low bandwidth tool tu kan, yang macam podcast dan sebagainya. Even saya pun sendiri, secara personally, apa yang saya buat sebab saya mengajar dekat lab, kita screencastkan kita punya screen recording, kita punya latihan secara ni. And then chunk the content tu 5 minit. So that student yang mungkin ada masalah dari segi access untuk YouTube for example, mungkin probably kalau contoh video kita kurang pada 5 minit, dia tidaklah memberi beban sangat kepada pelajar untuk akses. Sebab saya sendiri pun semasa mula-mula PKP nak laksanakan, memang saya buat survey lah kepada pelajar, dia punya test of the internet speed dekat tempat area mereka. Dan sebab bagi saya kalau dah jadi keadaan macam ni, dan kalau lah ODL ni sampailah sudah contohnya kan, sampai hujung tahun, maka inilah perkara yang kita kena buat sebagai pendidik. Sebab macam saya sebut, tak ada seorang pelajar pun yang sepatutnya tercicir lah dalam pengajaran secara jarak jauh ni. Jadi kita cuba nak elakkan supaya pembelajaran ni tidak menjadikan seolah-olah pelajar terbeban dan juga pensyarah terbeban. Saya akui ada setengah daripada pensyarah rasa awas bekerja. Saya akui betul, sebab contoh kita sebelum ni dah ready lah dengan slide, tapi tiba-tiba terpaksa turn menggunakan tools tertentu untuk menyediakan metode secara atas talian. Macam yang Cik PJ lah, seorang guru kan minta tolong dia sediakan website supaya materi tu pada website kan. So itu adalah cabaran yang kita kena hadapi lah untuk mengajar secara atas talian. Dan satu lagi yang murid kita lah. Contohnya macam contoh video conference setiap masa, saya fikir tak kena sebab ada pelajar yang kuota internet tak memadai. Jadi berpada-pada lah. Menggunakan low bandwidth tu pun memadai asalkan lesson outcome kita tercapai. Pandangan saya terhadap situasi ODL sekarang. Okay, cool. KJ? Let's wrap up. Wrap up already. Tak sempat nak tunjuk slide, tak apalah. Next slide. Okay, apa yang kita discuss hari ni saya rasa is a real things lah, bukan lagi angan-angan ataupun bukan lagi sebab dulu masa saya buat CD-ROM tu semua berangan supaya semua orang boleh guna. Sekarang ni kau tak boleh nak berangan dah. Ya bagi kau macam You tu have tadi to. kan. You're being You have to forced. change dia kata kan. So Yes. sebab tu bila kita tengok bila ada transition macam ni, cikgu tak bersedia ataupun pendidik tak bersedia sebab everything look macam di luar tu hijau je, sekali jatuh cat merah habis kan. Main kabut kan. Alright. So what I suggest is that macam saya cakap awal-awal tadi, never stop learning. To look younger, macam saya dengan Dr. Mazlan ni, you have to keep on learning. Kalau nak nampak muda selalu kan. And then satu lagi is apa yang kita perlu buat is that kita bila dah masuk balik ke dalam alam biasa, new normal ni, so think of how you use. Kalau tak nak buat 100% pun, at least buatlah macam saya cakap tadi, hybrid. Kalau kelas-kelas tambahan tu cuba pakai webinar, cuba pakai digital online, contoh kan. Tak payahlah cikgu macam budak-budak nak pergi, okay weekend dia kena pergi sekolah, cikgu anak mama apa nak mengantar. So benda ni dah kena tukar, tapi kita tak nak bertukar sebab kita dah terbiasa. So now you have to change. Cikgu pun saya rasa selesa mengajar di rumah. Saya rasa lah kan, saya tak tahu. Okay kan. So macam sekolah kelas tambahan tu 2 jam. Dan datang daripada jauh nak pergi, macam tak practical tau. So you have to look at the practicality of learning as well sebenarnya. So dan satu lagi,
pada semua pendidik-pendidik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih masih lagi dalam keadaan macam ni bersedia nak mendidik kita punya bakal jurutera, bakal Yes. Perdana Menteri, bakal politician, bakal ni semua Cuma apa pendidik-pendidik ni kena sentiasa at par dengan teknologi because that is the wave. That is the wave. Okay? Right. Itu je nasihat saya. Okay. Yes, lastly, Dr. Mazlan. Macam saya katakan tadi, kita perlu tekankan kepada konten jugalah. One of the things is content. Sebab kita ada yang kita buat live macam gini, kita boleh mengajar, dan apa yang kita boleh buat ialah kita kena rakam dan kita boleh reuse that as a content. Tapi sebab kenapa saya cakap content education ni agak susah ialah saya sendiri dah mencuba banyak kali. Sebab saya dalam bidang Internet of Things, cuba buat content sendiri, buat YouTube sendiri. Saya ada YouTube channel sendiri. Tapi the number of views dalam YouTube channel tak sama dengan YouTube channel yang merapu lah, kan? Yang merapu ni lebih banyak orang yang follow dan likes dan view. Tapi kalau yang very serious type of educational punya channel dan sebagainya, memang agak susah. Jadi mungkin ada teknik-teknik yang saya pun belum belajar bagaimana nak menarik minat supaya konten kita lebih menarik minat pendengar. Dan supaya boleh digunakan sentiasa, kita boleh reuse that. Jadi dengan cara online ni sekarang kita boleh banyak free time lah, mana kita dapat free time, kita boleh adjust kita punya disiplin macam mana kita nak mendengar dia waktu yang baik dan mungkin pada kita mana yang selesa lah. Jadi selepas COVID-19 ni saya harap kita punya wake up call daripada COVID-19 ni bukan sementara, dia mesti selama-lamanya. Bertukarlah kita. Jangan balik ke takut lama. Kita dah memaju pun, kita dah cuba masuk pada era 4.0. Jangan balik kepada 1.0. Masih lagi pen and paper, kapur dan sebagainya. Yeah, okay. So I guess thank you so much. I mean, I totally agree with all of you guys. I mean, it seems that within this COVID-19 crisis, there is still an opportunity to reshape Malaysia education, which with a new paradigm shift, you know. So anyway, on a side note, I hope parents will keep on being supportive to your children, okay, at home, and stay in touch with your child's educator. And for all the educators out there, including Puan Yaumi, thank you so much for you. Incredibly hard during this time for all our children. All right, Jazakallahu khairan. So with that, I would like to thank Puan Yaumi, KJ, and Dr. Mazlan for your superb, great insights for today. And for the rest of you, yes, thank you for joining and wishing you for a blessed day ahead. Thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di sini. Terima kasih. Right, welcome.